A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Dan Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama untuk menyambung pembelajaran kita untuk tajuk Sains Ashabul Kahfi, dan hari ini khusus untuk kita membincangkan dan menyimpulkan tajuk yang telah pun kita bincangkan hampir 4 minggu. Dalam tempoh 4 minggu ni setiap hari Jumaat kita membincangkan Sains Ashabul Kahfi. Kita menunjukkan perbincangan dan juga perbicaraan tentang ayat yang ke-19 khususnya, dan kita relatekan dengan ayat-ayat yang berkaitan. Dan pada hari ini kita nak simpulkan supaya kita lebih faham bagaimana kita nak relatekan ayat ini secara mutasyabihat. Dalam minggu lepas kita nampakkan kenapa ayat-ayat ini dibaca secara mutasyabihat sebagai salah satu daripada ruang pendidikan agama, dan dia menampakkan strategi agama kita di akhir zaman ini. Bagaimana kita nak membangunkan Islam, nak menjadikan agama ini sebagai satu ruang kita berbakti, berkhidmat kepada Allah. Cara hidup agama adalah cara hidup. So bagaimana cara hidup ini nak kita aturkan diri kita sesuai dengan perintah Allah. Allah memberikan kita pengaturan, aturan, dan bagaimana kita nak mengatur diri kita di dunia ini sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan hidayah yang Allah berikan. Jadi setiap ayat ada maksud dan maknanya, ada tuntutan, perintah dan pelaksanaan yang perlu kita laksanakan. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita cuba untuk simpulkan sampai selesai 4 benda yang kita nampakkan dalam caption kita tadi tu. Yang pertama melibatkan wang perak, nak dikaitkan dengan pakaian, kemudian kita nak kaitkan pula dengan makanan yang baik, makanan yang suci. Dalam surah Al-Kahfi 18 ayat 19 itu dinampakkan tentang makanan suci. Bawalah wang perak ini pergi ke kota, pergi ke bandar, pergi ke pekan untuk kita mencari makanan yang baik dan bawa pulang ke tempat kamu. So kenapa kita nak kena faham benda ni, dan apa sebenarnya kenapa kita perlu makan di masjid. Jadi ayatnya ada, pendetailannya pun ada. Jadi bagaimana kita nak memahami ayat-ayat ini dengan jelas supaya kita faham di akhir zaman ini tuntutan untuk kita menggerakkan diri kita sebagai salah satu daripada komuniti jemaah yang mencari jalan solution untuk kita menyelamatkan akidah umat Islam, terutamanya akidah kita dan juga ahli keluarga kita, yang mereka inilah antara orang-orang yang sangat-sangat penting yang kita utamakan dalam sistem pendidikan agama. Kemudian barulah kita mengorak langkah berikutnya ke dalam komuniti kita yang kita ada, dan seterusnya barulah kita bergerak sebagai salah seorang daripada orang-orang yang penting dalam kita menjalankan agama ini. Kalau ada satu hadis, hadis ini taklah berapa hadis sangat, melainkan dia adalah satu kata-kata yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat. Jadi apa dia kata? Aqamu daulah fi nafsika wa taqamu fi ardika. Aqamu daulah fi nafsika, dirikanlah daulah fi di dalam nafsika, diri kamu. Wa taqamu, dan taqamu ni qum, daripada perkataan qum bangkit, bangunkan, bangkitkanlah, dirikanlah, bangunkanlah. Wa taqamu fi, dan dirikanlah di dalam ardika, di atas bumi kamu, di atas tanah tumpah kamu sendiri. So ayat ini ataupun hadis ini, asar sahabatnya, asar sahabat lah kita ambil, lebih mudah kita cakap macam tu.
Dia banyak digunakan dalam perumpamaan-perumpamaan hari ni ya. Peribahasa yang digunakan ni peribahasa Arab yang diturunkan kepada kita. So ayat kalau kata yang ni daripada saya sekolah menengah lagi, benda tu didendangkan sebagai salah satu konsep macam mana kita nak tanamkan semangat cintakan tanah air contohnya. Tetapi dia ada perkataan khusus dalam tu yang sahabat-sahabat sentiasa zikirkan adalah aqamu daulah, dirikanlah daulah. Kita kena ada satu daulat, kita kena mendaulatkan. Kalau Al-Quran itu kita tidak daulatkan dia, maka dia tidak jadi satu undang-undang yang kita hormati, satu undang-undang yang kita jadikannya sebagai satu perlembagaan hidup, dan jadikan dia sebagai satu tempat yang duduk di dalam diri kita. Dia berdiri dalam diri kita. Dia mampu untuk menjadikan kita ni seorang yang berprinsip. Dia mampu untuk jadikan kita ni seorang yang rasional, bercakap menggunakan nas, dan apa saja yang keluar daripada mulut kita adalah sesuatu yang bernas. Nas adalah sesuatu yang berbentuk dalil. Nas adalah sesuatu yang berbentuk fakta. Nas sesuatu yang tidak boleh kita canggah, melainkan dia adalah sesuatu yang dah fix datangnya daripada Allah. Dan kalau kata kita jumpa sesuatu yang khilaf, dia bukan daripada Allah. Khilaf mungkin daripada pandangan manusia, mungkin dari segi ijtihad manusia. Tetapi bila adanya nas, kita tidak boleh lagi menolak, melainkan kita kena membenarkan nas tersebut kerana ianya datang daripada Allah. Dan jelas dia menuntut kepada satu bentuk tuntutan-tuntutan kepada pelaksanaan daripada kita sebagai hamba-Nya. So nas menjadikan kita orang yang bijaksana. Kerana kita bijak menghukum, kita bijak berhukum, kita bijak berhujah. Dengan nas tadi itu mampu untuk meletakkan kita sebagai orang yang tahu membezakan yang hak dengan yang batil, tahu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, tahu untuk kita mengadili sesuatu perkara, lalu menjauhkan kita daripada menjadi orang yang zalim. Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi nas tadi itu memberikan kita kefahaman. Nas ini pula datang daripada Al-Quran. Nas ini pula datang daripada Furqan. Nas ini memberikan kita penjelasan, menjadikan kita orang yang mampu bercakap, mampu berbicara. Dan Al-Quran itulah tujuannya untuk mencipta insan, mencipta manusia, mencipta akhlak kita dari sudut akhlak seorang yang Rabbaniyah, seorang yang mampu hidup dengan peraturan, mampu hidup dengan pengaturan, mampu diatur dan mampu pula untuk mengatur. Boleh diatur dan mampu mengatur. Itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh kita lihat karismanya adalah seorang yang boleh diatur. Bila dia boleh diatur dan dia mampu untuk mengatur. Tapi kalau kita sendiri susah nak diatur, macam mana pula kita nak mengatur? Itu adalah benda yang kita kena faham. Okey? Tu ayat-ayat dalam bentuk strategi dan mutasyabihat ni. InsyaAllah kita akan kupas sikit lagi. Dah dalam 7 minit, 8 minit ni kita buka mukadimah dulu, panaskan dulu bagi semangat hari Jumaat ni, supaya kita sama-sama dapat menikmati makanan yang baik pada hari Jumaat ni insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang dah pun respon dalam ruang chat kita. Okey, terima kasih kepada Abang Suhaimi Saidi. Seminit ni saya nak baca dululah komen-komen yang dah diberikan. Abang Suhaimi Saidi daripada Singapura, terima kasih abang. Kepada Nurul Huda Mat Fadli daripada Kuantan. Abang Muhammad Harun, saya rasa hari ni Abang Harun kerja ini ada dekat Menara RHB, Jalan Tun Razak. Nur Nadia Ahmad Salhi, yang ni saya rasa saya baru nak kenal nama ni. Kak Liza, okey, semoga selamat dari Taman Melati. Kak Fiza, Abang Azmi daripada Penang, Kak Yam daripada Sungai Ramadalam, Kak Kamilah daripada Jerantut, Kak Arfa daripada Ampang, Umi Hafsah daripada Kota Damansara. Rus Syah ni rasanya macam orang Perlis. Kalau betul lah. Okey, betulkan saya kalau saya salah. Ni Kak Zainab Ismaun, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kak Rahayu daripada Keramat, Kak Roslina Sahidin daripada Shah Alam. Okey, insyaAllah terima kasih kepada semua yang komen dan juga semua yang dah pun turut serta dekat dalam grup kita. Jadi insyaAllah seramai ini yang bersama-sama dan memberi komitmen, kita nak kupas satu persatu dan sediakan sedikit ruang untuk kita buat nota, kerana hari ini kita nak simpulkan benda ni dalam bentuk yang kita lebih mudah untuk cerna. Cerna dari sudut kenapa kita nak memahaminya dengan sudut yang lebih mudah.
Sebab kita kena faham bicara kahfi ni adalah bicara strategi. Duduknya di tengah-tengah Al-Quran, dia menandakan satu fasa perubahan kita. 18 surah yang kita baca sebelum itu, okey, daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah 18, surah Al-Kahfi, sehinggalah kita jumpa ayat yang ke-19 dan ayat ke-20 tu nanti. Ayat ke-19 tu utamanya, kerana dalam tu ada satu perkataan yang menunjukkan perkataan walayatalattaf, untuk kita jadi orang yang sangat-sangat berhalus. So apa yang kita nak perhalusi? Perhalusilah apa yang Allah dah nampakkan daripada Al-Fatihah sampailah Al-Kahfi. Bagaimana strategi agama itu Allah dah layoutkan di dalam Al-Quran. Dinampakkan perjalanan seekor lembu. Kalau kata eloklah kita sebut seekor lembu itu sebagai satu simbolik mutasyabihat untuk memperkenalkan siapa kita, dengan memberikan kita kunci Al-Fatihah. Di dalam kunci Al-Fatihah itu terdapat 3 elemen penting yang kita sama-sama kena fahami. Di situ dinampakkan tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita memuji kepada Allah Alhamdulillahirabbil alamin? Pertama, kerana dengan Al-Fatihah tadi Allah memberikan kita first, selepas saja Iqra turun. Iqra ini diturunkan untuk hujungnya, dia 5 ayat yang turun. Iqra, perintah untuk kita menggunakan akal. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dengan perintah Iqra. Iqra, Nabi berkata, ma'ana biqari, benda apa yang aku nak baca? Jadi first kali kita boleh tengok daripada sunnah itu, first Al-Quran tidak diturunkan secara tekstual. Dia tidak turunkan dalam bentuk tekstual ni, maksudnya dia tidak datang dalam bentuk teks. Nabi dapat Iqra itu, Nabi dengan menggeletarnya apa semua, belum tentu lagi Nabi menulis ketika itu, dan belum tentu lagi wahyu yang diturunkan itu didatangkan dalam bentuk satu lembaran yang diberikan kepada Nabi untuk membacanya. Tidak, dia datang dalam bentuk satu perintah yang diberikan secara bertalaki, maksudnya bertemu lutut dan disampaikan secara berdepan dan diberikan penjelasan. 5 ayat sahaja tetapi cukup untuk mengubah diri Nabi Muhammad SAW ketika itu, terus untuk menggerakkan dirinya untuk fokus kepada agama Islam. 5 ayat yang mengubah minda. So pertama sekali adalah hijrah minda daripada jahiliah selama 40 tahun, daripada kehidupan yang jahil ketika itu 40 tahun, dan Nabi boleh mengubah dirinya masuk ke dalam satu golongan-golongan yang dipanggil golongan kanan. Daripada kiri kita berhijrah ke kanan. Daripada kita menjadi orang yang duduk dalam keadaan jumud dengan agama kita, dengan pancaroba, dengan sekarang ini kita lihat sebagai jahiliah moden, kita pun diperintahkan untuk Iqra. Tapi Iqra kita itu Al-Quran sudah lengkap. Nabi Muhammad ketika itu baru 5 ayat yang turun. Kita dah cukup 6,236 ayat. Dah ada 30 juzuk, dah ada 114 surah. Malangnya kita tidak tahu macam mana untuk membacanya dengan strategi. Lalu kita pun membacanya secara mushaf. Bila kita buka secara mushaf, kita diperkenalkan dengan Al-Fatihah dulu. So di sini perlukan kepada kebijaksanaan kita untuk membaca Al-Quran menggunakan strategi sebagaimana Rasulullah menerima wahyu mengikut asbabun nuzul. So bila asbabun nuzul, kita kena cek balik satu persatu bagaimana turunnya Al-Quran itu, dan kita juga mencari jalan untuk mengikuti laluan sunnah dan sirah Nabi itu step by step. Bila kita ikut step by step, kita akan membaca dengan berhati-hati. That's why bila turunnya wahyu yang ketiga dalam surah Muzammil, Allah perintahkan kita membaca Al-Quran itu dengan tartila. Baca dengan tartil, dan bacalah dengan tartil. Allah kata begitu. Tartil, kalau ikutkan tartil ni, rattila itu dinampakkan sebagai bacalah in order. Tahu, in order ni mengikut aturan dia. Cara Allah bagi kat kita itu, surah itu Allah turun mengikut asbabun nuzul, sesuai dengan keperluan Nabi ketika zaman Nabi duduk di kota Mekah yang memerlukan kepada strategi selama 13 tahun, macam mana nak mengeluarkan umat Islam keluar daripada kejahilan nenek moyang yang mampu menyebabkan mereka ni jadi orang yang sangat-sangat mengkhianati apa saja yang berada di depan mereka, hatta darah daging sendiri. Tu Nabi Muhammad tu daripada kaum dia sendiri, daripada anak dan darah daging mereka. Abu Lahab itu bapa saudara dia pun boleh buat apa?
boleh ambil langkah untuk menentang dia. Abu Jahal siap offer macam-macam hanya untuk mengajak Nabi Muhammad keluar daripada agama yang dia anuti, yang dia yakini dan dia fahami waktu itu. So apa yang menyebabkan manusia jadi sangat-sangat terasa terancam dengan kedatangan agama yang sebenarnya agama yang asal daripada jaluran nenek moyang mereka yang sebenar, daripada Ibrahim, Ismail, turunlah sampailah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang datang itu bukan agama yang baru, tetapi adalah agama asal yang duduk di kota Mekah, tetapi dia telah pun hilang pelaksanaannya, hilang rupanya, dan tinggal hanyalah ritual semata-mata. Dan ritual itu pun sudah bercampur aduk yang hak dengan yang batil. Jadi yang ada di kota Mekah ketika itu asalnya pun adalah Islam. Kerana apa? Kaabahnya sudah ada, aturan untuk pelaksanaan hajinya sudah ada, umrah pun sudah berlaku, tetapi apa saja sistem yang ada ketika itu semuanya adalah sistem yang jahiliah. Sistem yang menyebabkan percampuran antara yang hak dengan yang batil itu, sehingga Allah nampakkan apa yang ada di sekitar Baitullah itu hanyalah rampuk merampuk. Solat yang berlaku di sekitar Baitullah ketika itu hanyalah siulan dan tepukan tangan. Solat yang berlaku di dalam keadaan mabuk. Jadi waktu itu Rasulullah diperintahkan untuk mengeluarkan manusia-manusia yang ada di situ keluar daripada kejahilan. That's why perintah waktu itu pergi ke masjid. Sebab masjid dah ada tak? Dah ada. Kaabahnya dah ada. Masjidil Haram ni sudah ada tak? Sudah ada. Ibrahim sudah membina Masjidil Haram. Makam Ibrahim ada tak? Sudah ada makam Ibrahim. Sudah ada Safa dan Marwah. Dan haji sudah pun berlaku ketika zaman Abu Jahal berkuasa. Jadi di situ bermaksud Islamnya sudah pun ada. Tetapi jahiliah sudah menguasai hukum itu. That's why dalam surah 5, surah Al-Ma'idah, surah makanan. Surah Al-Ma'idah ni cerita makanan. Al-Ma'idah surah 5 ayat 50. Afa hukumul jahiliyah, apakah hukum jahiliyah ini yang kau nak masih pakai, engkau masih suka, engkau masih selesa, engkau masih seronok duduk dalam selimut kejahilan ini, ataupun hukum Allah yang lebih utama untuk kita gunakan. So di sinilah peranan kita nak mengembalikan semula yang hak untuk meletakkannya di atas kebatilan. Okey, so yang hak ini mesti kembali di atas, yang batil mesti jatuh. So ditinggikan satu, diturunkan satu. Yang naik atas ini adalah Islam yang hak, yang turun ini adalah jahiliah. Okey, so yang mana bangkit, yang mana jatuh? Yang mestilah bangkit ini dipanggil kiamat, yang jatuh ini dipanggil akhirat. Okey, so dua benda yang kita kena tahu, kiamat dan akhirat. Ada satu yang naik, akan ada satu yang berakhir. Okay? Ada satu yang menang, akan ada satu yang kalah, satu yang tewas. Okay? Satu yang berjaya, satu yang gagal, satu yang untung, satu yang rugi. Itu cara kita membaca. Sebab Allah kata tak, Allah menjadikan setiap perkara dekat dunia ni berpasang-pasangan. Jatuh dan bangun, itu sepasang. Untung dan rugi, itu sepasang. Hak dan batil, itu sepasang. Golongan kanan, golongan kiri, itu sepasang. Syurga dan neraka, itu pasangannya. Jadi setiap perkara Allah dah jadikannya mesti berpasang-pasangan. Kalau adanya Dajjal, pastinya akan ada orang-orang yang beriman. Kalau ada orang kafir, ada tak orang beriman, akan ada orang yang beriman. Jadi di sini adalah kaedah bagaimana kita nak membaca kahfi itu secara satu keseluruhan. Kita melihat strategi agama, bagaimana kita nak membawa diri kita pula sesuai dengan peraturan dan kaedah agama yang Allah dah tunjukkan melalui rahsia-rahsia yang ada dalam Al-Quran. So Fatihah tadi tu, once diturunkan kepada kita Fatihah, Allah terus mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan dengan basmalah. Basmalah untuk menampakkan kita sudah memiliki di tangan kita itu izm dan fahaman Allah. Maksudnya Allah bagi saja Quran bermula dengan Fatihah untuk kita tahu adakah kita ini golongan yang diberi nikmat ataupun kita ini golongan-golongan yang dimurkai dan disesatkan. So kena kenal. Fatihah itu untuk kita kenali siapa kita. Fatihah itu untuk menjelaskan who we are hari ini, sekarang. Kalau kita lihat kehidupan kita, okey, kalau katalah duduk sekarang ni dah umur 40 tahun. Dah 40 tahun ni, cuba ambil apa yang berlaku kepada Nabi. Ni 40 tahun. Dalam satu hadis Nabi nampakkan barang siapa yang dah mencapai 40 tahun, dia tidak berubah. Dia tidak ada perubahan, tidak islah, tak nak cari jalan untuk berubah.
Allah nampakkan dalam keadaan itu, Rasulullah kata kalau dia masih kekal dengan perangai yang sama, dia mungkin tidak ada harapan untuk mengubah dirinya kembali kepada agama yang benar. Jadi 40 tahun itu adalah kuncinya. Kalau kau sama lagi, kau maintain, kau remain dengan perangai jahiliah kau, umur 40, umur 50 masih pergi dangdut lagi, masih lagi duk sonok dengan duniawi lagi, masih mengejar harta tahta dan wanita lagi, masih lagi terlalu bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat, mengejar dunia berbanding akhirat, maka kita akan kekal dalam habit yang sama, tahu-tahu sedar-sedar dah nak mati. Tapi bagi orang yang dah rasa 40 tahun perjalanan hidup dia dah sampai hampir 2/3, itu dah mula maksimum tak? Dah maksimum 2/3. 2/3 malam, kita dah lalu 2/3 malam. Kegelapan yang kita lalui itu dah mengajar kita banyak perkara. Kita dah rasa dah terlalu lalai, dah terlalu leka, dah terlalu relax dan selesa dengan apa yang arus kemodenan jahiliah yang telah menyelimuti hidup kita selama 40 tahun itu, dan datang satu rasa untuk kita berubah. Sebab apa? Sebab kita duk tengok balik kehidupan kita. Ini iqra', proses iqra'. Kita memerhatikan diri kita di mana, nak ke mana. Kita duduk ni, kita memerhatikan diri kita sekarang ini di mana. Kita melihat diri kita yang lalu, apa yang dah jadi, kita sorot balik daripada kita kecil sampailah kita ada anak, kita berkahwin, kita ada anak, sampailah 40 tahun ni anak-anak kita dah mula membesar. Kita nak ke mana? Sebab doa anak yang ketika 40 tahun itu, ya Allah, ya Tuhan aku, matikanlah aku dalam Islam, dapatkan redanya dan nak mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu antara perintah yang diperintahkan kepada kita, dan janganlah kamu mati dalam keadaan kecuali muslim, menyerah diri. Surah 46 ayat 15 itu menjelaskan apa visi dan misi kita once kita dah capai umur 40 tahun. Untuk kita nak dapat redha Allah, dan seterusnya kita dah memahami hakikat kenapa kita menjadi seorang yang menyerah diri kepada Allah. So yang ni nak kena masuk dalam topik khas ni. Ini kita akan masuk topik menyerah diri. Macam mana nak nampakkan wasallimu taslima. Kita rasa kita dah sejahtera dan kita nak mensejahterakan pula orang lain. Okey, tu kita masuk dalam bicara kahfi yang akan datang. So sekarang ni basmalah tadi. Once kita dah nampak basmalah, kita dah nampak izm Allah, kita dah nampak kehendak Allah berbanding izm aku. Bismi Rabb. Kita ikut Bismi Rabb. Siapa Rabb kita ketika sekarang ini yang kita nak kena faham. Ini bicara Iqra' dan bicara Fatihah. Iqra' Bismi Rabb dengan Bismillah. Wahyu pertama turun, Allah tidak memperkenalkan dirinya lagi sebagai Allah, kecuali Allah suruh Iqra' Bismi Rabb. Iqra', engkau kaji, engkau fikir, engkau muhasabah, engkau hitung balik amalan engkau ini adakah berdasarkan amalan pelaksanaan agama berdasarkan Allah yang perintah atau berdasarkan fahaman nenek moyang yang perintah. Cek balik diri kita, uji diri kita, fahamkan balik diri kita. Kita sekarang ni mengikut Rabb mana? 40 tahun hidup hanyut dengan pengaturan dunia. Rabbnya siapa? Maka Rabbnya adalah sistem dunia itu. Kita ikut majikan kita. Itu Rabb kita. Boleh hidup bangun awal pukul 8 sampai pukul 9, pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Boleh kerja dengan pengaturan manusia. Maka Rabb kita ketika itu adalah manusia. Bukan Allah, tetapi manusia. Tapi kalau Rabb itu, pengatur kita itu adalah pengatur yang mengikut acuan dan juga perintah Allah, mengikut apa yang Allah tetapkan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. So ulil amri itu adalah mereka yang mengikut apa yang Rasulullah, apa yang Allah perintahkan, then fine. Maksudnya kita sedang berada di jalan yang lurus, lurus. Tapi kalau kata ulil amri kita ini adalah orang yang tidak mengikut perintah Allah dan Rasul, tetapi dia mengikut hawa nafsunya, dia mengikut sistem dajjal dan taghutnya, maka kita sedang mengikuti jalan yang bengkok. Kita tak lurus, kita jalan orang yang bengkok ke kiri. Kita dah mula ke kiri, maka kita akan jadi orang-orang yang rugi. So kena cek balik siapa Rabb kita hari ni. Walaupun kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Ingat ada tak perkataan Rabb dalam doa kita? Kita doa kat mak bapak kita ni, Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhum kama rabbayani. Sebagaimana mereka
mendidik, mengatur aku ketika aku kecil. Jadi yang mengatur kita di waktu kecil siapa? Mak bapak kita. So mak bapak kita kalau mereka mengikut perintah Allah, maka dia akan automatically terus mengikut perintah Allah directly. Tapi kalau kita ikut hawa nafsu mak bapak kita lah yang atur kita pergi ke sekolah itu, pergi ke sekolah ini, masuk ke universiti apa semua bagai, dalam masa yang sama dia gagal mendidik kita memahami agama, maka kita akan jadi orang yang rugi, orang yang sesat dan dimurkai. Ni cerita mak bapak. Sebab tu surah 46:15 tadi tu kita kena faham betul-betul. Kenapa kita kena mendoakan mak bapak kita tadi yang kita nak? Sebab apa? Sebab itu ada juga dalam Al-Quran. Macam mana Nabi Ibrahim mendoakan kepada bapak dia. Ada tak? Ada. Tetapi untuk Nabi Ibrahim, Allah cakap termasuk dengan Nabi Nuh bila dia berdoa kepada anak dia. Tapi okey lagi lah bapak doa untuk anak seruan. Tapi Allah tetap marah. Kerana apa? Jangan engkau doa sesuatu yang kau tak tahu. Sekarang ni kita kenal mak bapak kita. Umur 40 tahun, mak bapak hidup lagi tak? InsyaAllah mak bapak ada lagi. Sebab tu surah 46 ayat 15 tu cerita macam mana? Cerita tentang hubungan antara anak, cerita dia nak bertukar jadi bapa dan dia nak mengharapkan zuriat yang baik kepada anak cucu dia. Tu yang dikatakan kebaikan itu akan mengalir sampai anak cucu. Ni antara umur 40 tahun ni, doa umur 40 tahun ni, dia dah mula nampak apa yang akan jadi 40 tahun, anak pun dah mula nak kahwin. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Ni 3 generasi. Sebab tu Nabi kata pendidikan ni adalah selama 100 tahun. Dia mesti ada 3 generasi. Dia akan ada datuk, neneknya, ada mak bapaknya, ada anak. Anak tadi tu jadi cucu kepada datuk. Tu 100 tahun punya pendidikan. So kita kena faham, kita kahwin ni untuk apa? Kemana kita nak bawa zuriat kita ni? Apa yang nak jadi pada anak cucu kita? So kita ni berjuang bermati-matian sekarang ini bukan untuk kita lagi. Once dah masuk umur 40-50 tahun ni, kita buat benda bukan untuk kita lagi dah. Waktu kita umur 18, 19, 20, kita berjuang gila-gila punya ni semata-mata kerana kita nak cari sesuatu untuk diri kita, kepentingan diri kita. Kita kerja keras untuk kahwin, itu untuk kita lagi. Tapi once kita dah mula dah berkahwin, kita dah mula ada amanah, kita ada tanggungan dan kemudian kita ada anak, waktu itu kita bekerja bermati-matian untuk anak kita. Dan sekarang bila dah masuk melewati fasa 40 tahun, otak kita fikir apa yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu cicit kita. Adakah kita nak meninggalkan agama yang baik kepada mereka, cara hidup yang baik mereka, ataupun kita nak meninggalkan acuan yang buruk kepada mereka. Sebab tu surah 4 ayat 9 tu, jangan kau tinggalkan anak-anak yang lemah. Kau kena takut. Ini kau dah nak menghala ke arah kematian. Apa yang kau tinggalkan? Jadi benda-benda ni kita kena fahami. Part tu kita dah kena cari jalan. So basmalah tadi dengan Iqra' tadi tu terkait. Iqra' bismi Rabb. Rabb mana? Pengatur mana? Siapa yang kita ikuti? Adakah kita mengikut aba'ukum, mengikut bapa dan nenek-nenek moyang kita yang dulu, fahaman mereka, ataupun kita kembali kepada Allah? So kalau kita dah sedar diri, maka datanglah bacaan Fatihah kepada kita itu dengan penuh kenikmatan. Why? Sebab kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yang pemurahnya Allah ni, Allah bagi lagi peluang kepada kita. 40 tahun berjalan dekat dunia ni, Allah masih lagi bagi peluang untuk kita dapat hidayah dia. Bagi satu perasaan untuk kita tersedar, untuk kembali semula kepada dia. Dengan Ar-Rahim, dengan kasih sayang itu, dengan rahmatnya itu, kita mendapat hudan wa rahmah. Kita mendapat petunjuk dan rahmat yang membawa kita kembali kepada dia. Kalau tidak, 40 tahun ni hanyut kita. Hanyut lagi, ada lagi 40 tahun yang pergi rumah urut, 40 tahun lagi masih lagi duduk pergi ke kelab dangdut, 40 tahun masih lagi duduk main snooker, 40 tahun lagi pergi ke tempat-tempat yang lalai dan leka. Lara lagi, tahu 40 tahun ni zaman kita dah mula seronok. Tahu, life begin at 40. Itu kata Mak Saleh. Hidup kita cabaran yang bermula ketika 40. Tahu, bini anak dah mula ramai, dia dah mula kalut dan sibuk. Waktu tu isteri pun dia dah mula fokus, dia akan mula fokus untuk mendidik anak-anak dia. Dia nak anak-anak dia jadi anak yang berguna. Dia nak fokuskan pada pendidikan akhlak anak-anak dia. Tapi kalau akhlak yang kita pakaikan, ni pakaian pakaikan pakaian yang salah, anak-anak kita ajar pergi menari bele. Tahu, ni satu benda yang kita kena faham. Setakat saya membawa jemaah-jemaah umrah dan haji, pengalaman bawa jemaah umrah dan haji ni, dia sebanyak mengajar kita bertemu dengan manusia yang sedang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada agama.
sedang berusaha untuk mencari jalan kembali semula kepada Allah, dalam keadaan mereka sedang merintih-rintih, minta agar mereka diberi peluang. Tahu, bila kita sedar yang datang itu adalah orang-orang yang pernah melakukan kerosakan. Tahu, sebab pergi ke Baitullah itu adalah perjalanan untuk mencari semula Allah, pencarian balik diri yang dah hilang. Jadi yang datang kepada saya tu, datangnya merujuk adalah mereka-mereka yang kadang-kadang well to do, hidupnya kaya, berpangkat, ada jawatan besar, ada satu nama, dah bernama dah ternama lah kan. Kalau sebut nama Datuk je orang kenal, dikenali. Dia menjadi orang yang dihormati di dunia. Tapi bila pergi depan Baitullah itu, duduk depan Kaabah, dia menangis hari-hari. Dia bila jumpa ada private time, sebab selalunya kita akan buat table talk malam. So kadang-kadang pukul 2 pagi tu dah habis table talk tu, ada yang mesej, "Ustaz available lagi tak?" Kita dah dekat bilik waktu tu, ada mesej, "Ustaz available lagi tak?" So kita ni jadi mutawif, bukan mutawif sekadar kita bawa jemaah pergi pusing tawaf Kaabah semata-mata, selesaikan umrah. Tidak. Once kita dah menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk membawa jemaah-jemaah ni kembali semula kepada Allah, jadi kita nak kena faham hidayah Allah itu dia datang melalui pelbagai cara, dan kita tak tahu kita adalah laluan hidayah untuk kita mengajak orang untuk kembali semula kepada Allah, dan berlaku pula di tanah yang suci. Maka tanggungjawab kita itu, kita tak kenal batas. Kalau 2 pagi, 2 pagilah, 3 pagi, 3 pagilah. Ada yang kan sembang tu sampai pukul 5 pagi, tahu-tahu dah nak dekat subuh dah, azan pertama dah pun berkumandang. Tapi itu adalah amanah dan tanggungjawab yang kita kena laksanakan. So pukul 2 pagi dapat mesej, tak apa, jumpa ada kat lobi kat bawah tu sekejap, okey, turun bawah. Dan fahamlah, kalau Mekah ni dia tak pernahnya sunyi, dia akan sentiasa ada orang sepanjang masa. So kita tak rasa sangat pukul 4 pagi tu macam 4 pagi, kita rasa macam malam lagi kan. Jadi duduk sembang, jadi ada peluang waktu tu, okey, tak apalah bang, kita pergi depan Kaabah, kita sembang, sementara tunggu subuh. Jadi nak tunggu waktu subuh tu, kita duduk depan Kaabah, jadi cerita dia jadi lain. Sebab apa? Sebab tak kisah orang ramai sekeliling kita pun semuanya Pak Arab kan, dia sembang Arab international, jadi dia tak faham bahasa Melayu, jadi kita boleh sembang tu dengan selesa, dan suasana dia tenang. Tenang. Adalah kelang kabut pagar Arab tu, tak apa, itu kita letak tepi dulu, itu cerita lain. Tapi cerita ketenangan kita berada depan Kaabah tu yang menyebabkan kita tengok Kaabah saja pun kita dah dapat pahala. Tengok Kaabah itu pahalanya bukan datang kling masuk dekat kita punya akaun akhirat, tak begitu. Tapi apabila kita memandang Kaabah itu, dia mendatangkan kepada kita satu penjelasan diri, kiblat kita. Sebab Kaabah itu adalah simbolik kepada kiblat. Jadi bila kita pandang Kaabah tu, so bila duduk dengan saya berdua, kita akan banyak sembang lah, kita kena koreksi, kita kena korek apa masalah abang ni kan. Pukul 2 pagi cari saya, apa ni nak cerita, nak sembang. Jadi kita kena berdialog kat situ. So bila dia cakap itu, ini, apa semua, bila depan Kaabah dia senang sebab bendanya depan mata. So kita cakap lah mudah, yang abang 40 tahun ni sebenarnya kiblat abang dah jauh lagi. Kita gunakan perkataan kiblat. Sebab apa? Sebab kiblat kita sudah tunduk kepada tempat lain. Pokok akidah kita sudah sujud kepada kesibukan duniawi, kepada hukum-hukum dunia, kepada hukum jahiliah, kepada hukum Taghut. Kita menjadi orang yang tunduk kepada Taghut. Kalau kita tengok dalam Ramadan, kita akan datang satu malam dipanggil Lailatul Qadar. Pokok yang akan sujud. Jadi kita sekarang ni, pokok akidah kita, diri kita sendiri ni, kita sedang sujud kepada siapa? Sujud kepada Allah, atau kita mengabdikan diri kita kepada dunia, kepada Taghut, kepada hukum jahiliah. Sewaktu itu baru kita sedar kiblat kita sudah lari jauh daripada apa yang Allah dah tetapkan kepada kita. Dan waktu tu barulah kita kena nampakkan kenapa kita datang umrah, kenapa kita datang haji, untuk apa kita kena kenal balik kisah Nabi Ibrahim, kenapa kita kena kenal cerita Hajar, kenapa kita kena kenal cerita Ismail, kenapa kita kena bersa'i, berlari-lari anak mencari air, kenapa kita kena duduk dan kita kena bersolat di makam Nabi Ibrahim, kenapa kita kena tawaf 7 pusingan, kenapa tawaf itu bermula daripada Hajar Aswad dan akhirnya akan kita pusing dalam keadaan melawan jam. Benda ini adalah sains di sebalik praktis ritual, tapi dia sangat penting untuk kita faham maksud dan makna di sebalik ritual itu agar kita jelas
Why kita datang? Untuk apa kita datang? Ke mana kita nak pergi? Dan kenapa dinampakkan selepas kita kembali daripada amalan melakukan ibadah umrah dan haji, kita mengharapkan mabrur yang menjadikan kita ini ibarat bayi yang baru lahir. So setiap satu perkara itu ada makna yang tersirat untuk kita faham. So itu basmalah yang penting. Kita datang untuk mencari semula basmalah yang telah hilang. Dulu kita buat semuanya kerana bismi ana, kerana aku. So once dah dapat benda ni, barulah kita jelas. Dapatlah kita mengucapkan kalimah di depan Kaabah itu, kita akan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita bersyukur. Bersyukurnya kita, Allah memilih kita untuk datang menjadi tetamunya, untuk kita nampak kenapa kita nak kena jadi manusia yang kita disucikan selama 114 surah kita baca Quran itu hanyalah untuk menjadikan kita manusia, mensucikan dan membersihkan diri kita. Jadi kita mengacakkan subhanallah, barulah kita tahu subhanallah yang satu patah perkataan yang kita sebut itulah yang paling bermakna sekali dalam diri kita seumur hidup kita. Once kita sedar diri kita ni jahilnya tu, Masya Allah, barulah kita rasa sebutan kita tu Masya Allah itu besar, walaupun sekali. Bila kita kata Allahu Akbar itu sangat bermakna, walaupun sekali, berbanding yang kita dah ulang banyak kali, berpuluh-puluh kali selepas solat. Hanya kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, menampakkan kita bersyukur sungguh-sungguh kepada peraturan yang Allah dah jadikan, jalan yang Allah dah tunjukkan, dan apa yang sedang Allah berikan nikmat kepada kita ketika itu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang mensyukuri satu prinsip robbaniyah, satu prinsip peraturan yang Allah berikan dalam bentuk rububiyah. Allah sebagai Rabb sekalian alam, sekalian manusia, seluruh alam semesta ini sedang berbicara dengan kita untuk kita mencari jalan kembali semula kepadanya dengan sebenar-benar takwa. That's why masuk saja surah yang kedua itu, Zalikal Kitab, hudan itu diberikan kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Dan dia tidak lagi ragu-ragu. That's why once balik daripada Mekah ni, kita kena jadi orang yang tidak ragu-ragu lagi. Apa mission kita di dunia ni? So kalau kita pergi Mekah, dah pergi umrah, dah pergi haji, tapi balik masih dindong lagi, tak tahu apa cerita lagi, duk tak tahu apalah aku nak buat kat dunia ni. Title haji dah ada, dan umrah dah banyak kali pergi, tapi tak faham ni, belum jelas lagi apa sebenarnya misi hidup kita. Mekah hanyalah sebagai satu ruang, itu masjid yang kita pergi. That's why pergi ke masjid, Allah suruh kita pakai pakaian cantik-cantik untuk kita makan dan minum. Masjid mana yang kita diutamakan? Kalau dinampakkan pergi ke Masjidil Haram, ada 100,000 ganjaran yang sedang menanti kita. Kenapa Allah nampakkan 100,000? 100,000 hanyalah dalam bentuk keutamaan kita. Pergi ke sana, kita akan nampak terlalu banyak benda yang kita kena belajar, terlalu banyak pelajaran yang kita nak kena ambil, terlalu banyak ilmu yang kita nak kena kutip, terlalu banyak kisah-kisah Nabi, perjalanan hidup Nabi 13 tahun di sana itu penuh dengan pengalaman, sirah dan sunnah yang akan menguatkan kita dan kefahaman kita why kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Dan kemudian kita pergi ke Madinah. Kenapa kita nak tahu apa yang ada di Madinah? Kenapa kita nak kenal raudah Nabi? Kenapa kita nak masuk dan duduk dan lihat sendiri raudah Nabi? Bandingkan raudah yang Nabi bina pada satu ketika dulu dengan raudah yang ada depan mata kita pada hari ini. Bandingkan, itu Iqra. Iqra, adakah ini yang Nabi tinggalkan? Adakah ini yang Nabi redai? Adakah ini yang Nabi perintahkan dan suruh? Ataupun ini sudah menjadi satu benda yang telah pun dilibatkan dengan pencampuran hak dan batil, nafsu manusia yang dah menguasai, merajai sistem masjid yang ada ketika itu. So kena perhati, kena perhalusi. Itulah waliyatalataf. Pergi dengan menggunakan akal. Jangan pergi Mekah, akal tinggal dekat rumah. Itu silap kita. Pergi Mekah, bawalah akal, lapangkan dada, pergi dengan keinginan dan kemahuan untuk berubah, dan insya-Allah kita pulang dengan islah. Masalahnya kita pergi umrah, pergi haji macam kita buat apa? Bukan buat ibadah. Pergi sana tu macam melancong. Jadi jangan kita jadikan ruang kita pergi ke sana tu menyebabkan kita jadi orang yang lalai. Jiwa kita dekat dengan masjid itu kerana apa? Kerana kita nak mencari satu kebenaran.
Kerana di masjid itu ada kebenaran. So masjid kita hari ni kosong dari petunjuk. Itu Nabi cakap di akhir zaman. Masjidnya indah, tetapi kosong dari petunjuk. Petunjuk yang dah hilang. So bila kita pergi ke Masjidil Haram, dengan harapan kita akan peroleh petunjuk tadi. Tapi kena pergi dengan jumpa orang yang betul. Sebab apa? Hanya orang yang betul saja mampu untuk menunjukkan jalan yang betul. That's why kena ada seorang yang mursyid, guru yang boleh menunjukkan jalan yang lurus. So pergi umrah, pergi Mekah, kena faham step by step. Tartil itu penting untuk kita tahu apa langkah-langkah yang kita pergi. Bukan pergi terus kita mengharapkan kepada pahala tanpa kita memahami maksud pahala. Apakah ajran pahala yang sebenarnya Allah nak berikan? Ganjaran yang sebenarnya Allah nak berikan dalam bentuk ilmu yang Allah nak berikan kepada kita. Hidayah itu tidak dapat lari daripada rahmah. Sebab tu perkataan hudan wa rahmah itu disekalikan. Dan dalam Fatihah dinampakkan kepada kita tentang ubudiyah kita. Macam mana kita nak menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami menjadi pengabdi, kami memperhambakan diri, dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi nak dapat pertolongan Allah ni, syaratnya engkau kena jadi pengabdi. Kena sedar diri yang kita ini sedang menjadi seorang hamba siapa ketika ini. Iqra' balik. Kita ni jadi hamba Allah atau hamba manusia, hamba Allah atau hamba tauhid, jadi ashabul jannah atau ashabun nar. Kena kenal ni golongan mana yang kita sedang ikuti dan langkah siapa yang sedang kita ikuti. Sebab ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah, masuk dalam Islam secara kafah, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu innahu lakum aduun, musuh kamu yang nyata, aduun mubin. So adakah kita nak kena kenal siapakah syaitan yang sedang berlega-lega di kalangan kita? Siapakah syaitan yang menunjuk kita jalan yang baik ataupun jalan yang buruk? Syaitan mana yang kita nak kena ikut? Dah nama syaitan, ada ke syaitan bawa kita ke jalan yang baik? Soalan tu. So kena kenal siapa kita. Itu cerita pengabdian, ubudiyah. Sebab Allah cakap dalam Quran, Allah kata waja'alnahu, dan kami jadikannya, waja'alnahu nuran, dan kami jadikannya sebagai nur, cahaya. Allah cakap dah, Allah jadikan Quran ini sebagai satu cahaya untuk kami berikan liyahdi kepada abdi, hamba-hamba yang kami kehendaki. Surah 42-52 tu cerita tentang macam mana Al-Quran itu nak diberikan kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Jadi pertolongan Allah ni akan datang, akan sampai hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, khusus kepada mereka yang sedang mencari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, berikan kami jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan untuk kami bangkit. Jadi kita kena minta, nak dapat jalan tadi kena kembali kepada rububiyah Allah. Untuk kita kekal sebagai ubudiyahnya, maka kita perlu menjadikan Allah itu sebagai maliki yaumiddin, pemilik kepada hari kehidupan kita dalam agama. Orang terjemahkan maliki yaumiddin itu sebagai hari pembalasan, tetapi ad-din dan ad-dain ada dua maksud. Din itu cerita tentang agama, dain itu cerita tentang hutang. Jadi hutang ni nak dituntut, nak dilunaskan. Bila nak dilunaskan? Di akhirat. Al-Quran diturunkan untuk dilaksanakan di dunia atau di akhirat? Nak dilaksanakan di dunia. Maka Fatihah tadi itu diberikan kepada kita untuk kita menjadikannya satu peta kehidupan di atas muka bumi ini, mencari jalan yang lurus. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. So kalau Allah tidak menjadi malik kepada kita, kita yang jadi malik kepada diri kita, pengaturan hidup kita, kita sendiri yang suka-suka hati buat benda ini mengikut hawa nafsu kita. Bukan Allah yang jadi raja. Jadi raja itu adalah diri kita sendiri. Kita yang merajai diri kita. Semua kita buat ni kerana nafsu kita. Itu silapnya kita. Maka poin di sini adalah untuk kita mengajak diri kita kembali balik kepada Allah, meletakkan Allah itu di atas sebagai raja dan kita menjadi sebagai hambanya. Dia tuan, kita hamba. Dia menjadi tempat untuk kita mendengar perintah, bukan tempat hanya untuk kita meminta-minta.
Mana boleh kita minta sesuatu dekat tuan kita? Kalau kita ni orang gaji, nak minta kan, mana boleh suka-suka hati nak minta. Kita kena tunjuk dulu dengan performance. Kita perform, kena tunjukkan dulu dengan kita perlihatkan kerja buat kita dulu. Kalau jadi tuan ni, jadi pengatur ni, kerja dia perintah. Jadi raja ni, kerjanya perintah. Jadi nak minta ada adabnya, nak minta ada caranya, ada kaedahnya, ada laluannya. So kita kena faham macam mana tu. Itu konsep lain yang kita akan bincangkan nanti, insya-Allah. Okey. So sekarang ni kita ambil konsep tu dulu. Nak dibawa kepada cerita makanan, nak bawa kepada cerita pakaian, nak bawa kepada cerita masjid, makan dan minum. Kenapa kita pergi masjid? Untuk kita pakai cantik-cantik. Allah perintah begitu. So kita pergi ke Masjidil Haram, kita pakai cantik tak? Ihramnya semua sama. Cantik tak ihram tu? Dia semua tengok balik, ingat-ingat balik ihram tu cantik kat mana kan? Kenapa kita lelaki kena pakai dua pakaian yang lepas, tidak berjahit? Kenapa perempuan kena pakai pakaian yang berjahit? Ada sebab. Kenapa aurat lelaki itu antara batas pusat hingga ke lutut? Kenapa wanita satu badan kecuali muka dan tapak tangan? Kenapa begitu strict agama meletakkan satu skop ataupun peraturan tentang pakaian? Rububiyah tentang pakaian itu saja sungguh cantik. Kenapa begitu? Jadi kita saling kena memahami mutasyabihat dan muhkamat. So hari ni wang perak yang dimasukkan tadi ni, mula kita masuk bicara kafi sebab dah 46 minit kita dah berlangsung. Tu lah saya cerita, kadang-kadang saya tak pastilah yang di sebalik sana tu faham ke tidak. Saya minta maaf kalau saya terlaju, terpantas, tercepat. Tapi saya harap apa yang disampaikan ini dia dapat memberikan sedikit sebanyak sedikit tu ada, sebanyak mana yang mampu kita cerap dan kita boleh fahami dalam bentuk macam mana strategi untuk kita bangunkan agama ni, insya-Allah. Di saya pun hari ni saya slow sikit saya cakap sebab semalam saya pergi cek gigi, so saya ada masalah sikit dengan gigi saya tu. Jadi saya kena cakap pelan-pelan, tak boleh cakap laju-laju sikit. Okey, saya baca ni sekejap lah, saya rehatkan diri sekejap. Sambil-sambil tu saya baca apa yang dizikirkan dekat bahagian komen ni. Okey, terima kasih kepada semua yang respon, yang bagi kat kita ni banyak ayat-ayat yang tepek dekat sini. Terima kasih. Okey. Semoga faham, semoga jelas, semoga dapat menjadikan kita sebagai seorang yang mampu untuk mengembalikan semula minat dan juga keinginan untuk kembali kepada Quran secara kafah, insya-Allah. So 18-19. Ada ayat dia tak? Saya rasa saya ada simpan ayat tu 18-19. Okey, kita tengok 18-19. Okey, ada So kalau ikutkan dekat atas tu Allah kata, dan demikianlah kami bangunkan mereka, ba'asnahum li yatasaalun, agar mereka saling bertanya. Okey, tak apa, yang ni kita dah baca minggu lepas, 2 minggu lepas lah. Okey, sampailah dekat perkataan. Okey, tengok biwariqikum, dengan wang perakmu. Okey, ini satu benda yang menarik yang kita nak nampakkan. Wariqikum itu daripada perkataan kata pokok waraq. Waraq itu daripada perkataan waw ra qa. Hurufnya waw, huruf ra dan huruf qa. Waraq biwaraqikum. Kalau kita tengok dari segi sunnah, bapa saudara kepada Siti Khadijah dia bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah Waraqah tu sikitlah kena hin nak nampakkan kat sini. Kemudian kalau kita panggil surat, kita akan panggil warqah. Bila sebut nama Waraqah, kita kaitkan dengan warqah kan, waktu zaman-zaman muda kan, waktu zaman Kak Roslina Saidin dulu kan, dengan abang Abang Ibrahim dulu kan, tulis surat. Nanti ingat cerita pendekar Bujang Lapuk kan, apa Sirus juga yang Ain Aini Ain. Bila mana tengok cerita apa pendekar Bujang Lapuk tu, cerita surat-surat ni, teringat Aini tu tulis surat bagi Kak Ibrahim pendek tu. Nak ulang itu je lah. Cerita dia warqah, surat cinta, surat cinta. Kita tengok pendekar Bujang Lapuk, siapa baca? Kalau kata tengok Sudin baca bunyi Arab kan. Kalau tengok Aziz baca bunyi syair kan. Tengok Piramli baca tak ada bunyi.
So kita nak jadi yang mana satu? Dapat surat daripada Allah, kan, bacanya sedap tapi tak tahu makna hujung pangkal, kan, tumpuk-tumpuk tai unta, kan, langsung kita tak tahu. Kemudian baca pula macam syair, kan, kan, Raja Sulaiman lah apa semualah, kan, cerita dah semua tu, Aziz baca bunyi dah sedap, kan, syairnya lagu, tapi ke laut semuanya, tak tahu benda. Datang pula P.Ramlee baca dalam keadaan kita tak tahu makna, kita tak tahu apa-apa, langsung tak keluar bunyi, kan, langsung tak faham, buta huruf terus. So itu satu benda yang kita kena ambil pelajaran. Kita baca Quran hari ini, kita faham ke tidak, kan? Adakah berbunyi, adakah tak bunyi? Sebab Al-Quran ini, to be fair, Al-Quran diturunkan untuk seluruh alam, seluruh manusia. Tak kira engkau pekak, engkau bisu, kau buta. Maksudnya Quran tetap juga jadi tak peraturan yang sama, tetap sama. Manusia je yang berubah. Ubudiyahnya mungkin berbeza, tapi rububiyahnya tetap sama. Buminya, mulkiyahnya sama, kita semua kat dunia. Quran ini nak dilaksanakan di dunia. Quran ini nak dilaksanakan di atas muka bumi. Perintah dan peraturannya nak diatur di atas muka bumi. Jadi kita kena faham, bila wang perak kita ni sudah tidak berguna, tidak lagi terpakai, warkah ni dipanggil warkah. Warkah tu cerita surat. Jadi hari ni surat cinta Allah ini sudah tidak ada nilainya. Allah bagi surat tapi tak difahami. Allah bagi satu surat tetapi tak ada orang yang nak benda ni. Allah bagi surat, tak ada orang yang sudi membaca dengan kefahaman. Maka surat tadi itu sudah jadi surat yang lapuk. Daripada surat yang sampai kepada Nabi Muhammad itu jadi satu yang sangat-sangat mahal, wang emas ketika itu, hari ini sampai kepada kita dia sudah menjadi wang perak. Lalu kita kena bawa surat ini ke Madinah. Jadi ramai daripada kalangan saya, kalau saya cerita dalam konteks saya lah, bila Quran ini saya bawa jemaah umrah, okay, ada yang kata tak nampak muka, okay, saya bagi nampak muka sikit. Sial ni, nak tengok muka juga okay, tak apa, sekejap, harap-harap nampaklah mukanya. Okey, dah keluar dah muka. Okey, so Quran ni tetap sama daripada zaman Nabi sampai zaman kita. Qurannya sama tak? Sama je ayat-ayatnya, tidak berubah. Rububiyahnya tetap sama. Tetapi manusia di sepanjang zaman Nabi itu, daripada selepas Rasulullah wafat sampai kepada kita, dah berubah-ubah bermacam-macam jenis manusia. Ada yang mengolah Quran jadi begini, yang mengolah Quran jadi macam tu, ada mengolah Quran macam ni. Tapi matlamatnya semua nak menghambakan diri kepada Allah. Tapi sampai jadi 73 jalan. Tu ingat balik hari tu kita buka, sampai dinampakkan ada 73 golongan, hanya satu saja yang betul. So satu inilah yang kita nak jadi, yang mana yang membawa Al-Quran ini dengan prinsip yang sebenar. So waktu dekat Mekah, dekat Madinah dulu, so saya membawa ayat-ayat Allah ini untuk dibacakan balik semula di tanah suci Mekah. That's why kalau tengok yang komen-komen ni, kebanyakan yang komen dekat dalam ni sebenarnya adalah daripada kalangan alumni umrah. Dan mereka ini sudah pun dah biasa dengan kaedah dan juga pembacaan macam ni yang kita buat dalam table talk, dalam kuliah duha. Jadi mudah saya berbicara. Tak faham ustaz, tapi kena faham melalui terjemahan saja. Dia tak boleh faham melalui terjemahan saja. Dia kena faham secara bertalaki. Sebab kaedah Nabi belajar Quran adalah dengan talaki. Talaki itu kena ada guru yang berdepan, macam mana Jibril menjabarkan ayat-ayat Allah itu secara berdepan. Itu kerja Jibril, menjabarkan. Kena menjabarkan sehingga kita jelas. Penjabaran itu yang menyebabkan kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita nampak. Sebab tu dalam surah 7 ayat 204 tu, apabila dibacakan Quran, wa iza quri'al Quran wa ansitu, hendaklah engkau perhati. Diam satu, kemudian hendaklah engkau perhati. Jadi Quran ini bukan sekadar kita baca. Kalau malah bila Allah kata, bila engkau dengar saja Quran, itu perintah 7, surah 7 ayat 204, surah Al-A'raf. Engkau dengar saja bacaan itu, engkau kena perhati. Perhati macam mana? Jadi Quran ini, sebab tu kita kena masukkan juga dengan elemen pembacaan secara visual. Audio ni, sebab tu saya pentingkan audio kena jelas. Kalau audio tak jelas, cepat-cepat komen. Tu terima kasih kepada yang alert bila suara dah berubah. Kita tak tahu waktu bila gangguan-gangguan ni boleh berlaku.
Jadi apa yang kita nak baca adalah untuk kita fokus melihat bagaimana ayat ini Allah terangkan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk kita bawa balik Quran yang dah lama dah orang tinggalkan ni. Yang duduk dekat Malaysia ni, Quran itu hanya jadi satu ritual semata-mata. Quran itu hanya jadi satu bentuk bacaan yang kita baca hanya mengharapkan pahala. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan dalam majlis-majlis tertentu sahaja. Tahlil, Yasin, masuk rumah baru, kita nak masuk saat ada kematian, lepas tu waktu kita nak buat program-program tertentu, hanya jadi sebagai satu untuk musabaqah Al-Quran, peringkat negeri, peringkat negara, peringkat antarabangsa. Adakah Quran hanya tujuannya untuk begitu? Semuhasabah balik diri kita di Mekah itu, waktu dibawa Quran ini yang asalnya wang perak sampai dekat sahabat-sahabat kita yang pergi umrah tu, tiba-tiba dia rasa Al-Quran itu sedang berkata-kata kepadanya. Al-Quran ini sangat bernilai untuk difahami. Baru dah rasa, kenapalah waktu sekolah dulu benda ni aku tak tahu. Dapat waktu umur 40 tahun. Dan rasa macam dah lambat sangat waktu tu. Lambat sebab apa? Sebab kita dah terlepas satu fasa yang 40 tahun dulu kita dah terlepas. Rugi. Sedangkan saya sendiri pun dapat benda ni ketika umur 30 tahun. Saya rasa rugi tak? Mesti saya rasa rugi. Takkan kita rasa syok 30 tahun tu dibazirkan macam tu saja? Tak, dia rasa sangat-sangat ralat. Tapi Allah kata, ma qalaqta hadza batilan. Tidak Allah ciptakan, jadikan sesuatu itu batil. Jadi 40 tahun Nabi Muhammad itu terlepas peluang dan ruang untuk dia itu tak rugi. Itu menjadi satu sunnatullah. Sunnah yang menyebabkan Nabi memahami hakikat inilah yang Allah kehendaki. Inilah dikatakan Masya Allah. Baru kita sedar, Masya Allah, apalah aku dah buat ni. Ma itu apa? Sya Allah kehendaki. Jadi itulah Allah kehendaki dah berlaku kepada kita. Itulah benda yang takdir yang dah pun terlepas daripada genggaman dan tangan kita. Tapi ada tak takdir yang boleh berubah? Ada. Once kita dapat Al-Quran dan kita nampak wang perak ini dah datang kepada kita, gilaplah dia. Jadikanlah dia kembali cerah dengan kefahaman. Barulah kita seronok nak membawa kitab ini kembali semula kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu dalam surah yang kedua. Dan baru kita nampak jalan macam mana kita nak pergi ni. Baru kita tahu macam mana kita nak olah ayat ni. That's why dekat Mekah dengan Madinah tu, once kita baca Quran, dia kena baca dengan roh, kena disampaikan dengan kefahaman untuk kita menghidupkan balik jiwa-jiwa yang telah mati. Dibacakan supaya jelas. Al-Quran menjadi Imamul Mubin, Quranul Mubin, Balaghul Mubin. Itu yang kita nak sampaikan. Dan kita nampak bacaan yang jelas itu. Surah berapa? Surah 36, Surah Yasin ayat 70. Untuk dibacakan kepada orang-orang yang hidup. Bukan baca untuk orang yang mati. Ayat 69, ayat 70. Menjadi satu Quranul Mubin. Dia bukan syair, tetapi dia adalah satu bacaan yang jelas. Sebab tu hari ini warkah Quran ini, hari ini surat ini hanya jadi satu syair kepada kita yang tidak kita fahami. Lalu kita nak gilap dan kita jadikannya bacaan yang jelas untuk menghidupkan jiwa yang hidup, bukan jiwa yang mati. Jiwa kita mati nak dihidupkan, bukan jasad kita yang mati. Ni kalau kita baca tahlil Yasin ketika jasad dah mati, waktu tu dah tak berguna untuk kita lagi. Tapi kita nak bacakan pada jiwa yang mati ni, nak dihidupkan agar dia sempat untuk bertaubat, sempat untuk kembali semula kepada kebenaran. Okey. Sekarang ni saya nak seru. Okey, saya nak seru sekejap. Semua yang dekat dalam komen ni, yang mana yang ada dekat ruang komen ni, okey, macam mana Kak Fairuz, RU95. Okey, kenalkan diri, letak RU berapa. Okey, kita tengok berapa ramai dekat dalam ni adalah daripada kalangan yang mengikuti umrah bersama dengan saya. Baru seronok sikit, baru kita kenal. Yang lain-lain tu ambil sebagai satu semangat, inisiatif. Nanti buka saja Mekah nanti, kita pergi Mekah, kita pergi umrah, kita buat haji. Kali ni kita nak buat dengan kefahaman yang sungguh-sungguh, bukan lagi angan-angan. Baru seronok. Itu satu. So bawa wang perak ini pergi ke Pekan untuk mencari makan. Allah suruh apa? Maka lihatlah manakah lebih suci ta'am, untuk mencari makanan. Jadi bawa benda ni pergi ke sana untuk diberi kepada orang-orang yang nak. Jadi yang kembali daripada
Mekah bersama-sama dengan saya itu adalah di kalangan mereka-mereka yang nak. Hari ni yang ada dekat dalam ni, yang menjawab soalan saya ni, daripada argue mana, semua ini adalah orang-orang yang nak mencari air, mencari makan dan minum. Pergi ke Mekah untuk dapatkan makan dan minum. Pergi ke sana, kita pakai pakaian yang cantik. Pakaian adalah sistem yang takwa. That's why kita kena committed. Kita committed dengan kuliah duhanya, kita committed dengan table talknya. Why? Kerana itu adalah laluan kepada ilmu. Kita berlari anak, Safa dan Marwah. Tapi sebenarnya itu hanyalah ritual. Hakikatnya kita berlari. Sekali ustaz kata pukul 9 kita kuliah duha. Tah dibuat kat mana? Pintu gate 25. Tu kalau kat Madinah. Kalau dekat Mekah nanti dia kata okey kita buat kat rooftop. Mau berlari kejar ke sana kan. Kang eskalator tak boleh naik lah, pagat tutup begitulah apa semua. Ada pengalaman kena halau, lari pula buat kat sini. Kena halau lagi, lari buat kat bawah kan. Jadi kita terpaksa berlari anak, buat dekat mana tempat. Okey dah siang dah selesai, malam berlari pula kejar-kejar. Kita buat pukul 9 malam pula nanti table talk, buat dekat ruang tamu, buat dekat sini, buat dekat lobi hotel. So kita berkejar-kejar mencari ilmu. Berbanding kita hanya berkejar-kejar duduk dekat shopping komplek, pergi dah dekat clock tower apa semua bagai tu semata-mata untuk cari shopping. Tak apalah, kadang-kadang mutawihnya pun bawa juga. Siapa nak minum air tebu, kita berjalan dah pergi sampai Muzdalifah tu. Muzdalifah pula. Tak maaf, Muzdalifah tu dekat dengan Mina. Kita pergi ke belakang tu, kita cari air untuk kita minum. Kenapa? Kadang-kadang kita bawa pergi cari air tebu tu sebenarnya cari air tak? Cari air. Tetapi sebenarnya nak mengajak pengalaman mencari air tu, jangan kita lihat mencari air macam mana hajar berjalan saja. Tetapi apa yang kita buat sebenarnya adalah satu program untuk mengajak kita. Kita nak melihat siapa yang betul-betul yang mencari jalan untuk hidup berjemaah. Seronok tau kita jalan ramai-ramai ni. Kalau tadi kita buat ritual, tetapi kita jalan mencari air untuk kita faham why kita sanggup berjalan jauh hanya nak cari air. Air rare tau. Padahal duduk kat Malaysia ni, air tebu tu banyak tak? Banyak air tebu. Jangan katalah orang Malaysia ni tak minum air tebu. Tapi kat Mekah tu nak juga air tebu. Sebab apa? Sebab tu saya bawa something yang sama konsep dia. Air tebu di Malaysia ada, tetapi kenapa kita nak cari di Mekah? Kenapa? Bendanya ada tak? Al-Quran ada tak kat Malaysia? Ada Al-Quran kat sini. Tapi why kita cari Al-Quran kat Mekah? Kerana di Mekah itu kita dapat bagi something yang kita feel dia lain. How special kita dibacakan Quran dengan kefahaman. Dan banyak dia depan mata kita. Once kita cerita makam Ibrahim, saya boleh tunjuk dekat mana makam Ibrahim. Kaabah, kita boleh tunjuk Kaabah. Kalau kita kata kenapa umat Islam hari ini menjadi bingung, kita boleh nampak di mana kebingungan kita tu. Seronok tak? Seronok. Al-Quran tadi hidup, bukan lagi mati. Itu kelebihan kita membaca Quran dengan kefahaman. Why kita kena keluar daripada gua kita? Ni kita dah seronok sangat duduk dalam gua kita dekat Malaysia ni. Kita kena keluar mencari kebenaran di luar sana. Tapi Allah kata apa? Once dah dapat makanan yang baik itu, maka hendaklah engkau membawa balik kepada mana? Hendaklah dia berhati-hati dan janganlah engkau memberitahu denganmu tentang seorang pun. Sebab ramai yang balik tu daripada sana, balik duduk kat rumah kita ni kan, kalau pergi seorang, berat nak sampaikan kepada suami, berat nak sampaikan kepada isteri, berat nak cerita ke anak-anak. Sebab kadang-kadang kita rasa susah nak cakap. Why? Sebab kadang-kadang benda yang dah membuka minda kita di sana tu, bila kita nak sampaikan kepada anak cucu kita di sini, dia jadi sesuatu yang sukar. Sebab apa? Sebab kita di sini sudah di-blend dengan agama dan fahaman nenek moyang itu terlalu kuat. Sampai kita rasa, I have to change. Kita dah jadi ibarat bayi yang baru lahir. Kita jadi orang yang tak tahu apa-apa. Rasa selama hidup 40 tahun ni dah tahu macam-macam dah. Dah buat macam-macam dah untuk agama. Dah berzakat, dah beritu, dah berini, dah semua. Tapi bila sampai dekat sana, dibelah, diketuk, dihentuk, dihempap. Ada yang kata bertepek-tepek kena ya. Kan? Kena tepek dengan apa? Tepek dengan ayat-ayat Al-Quran yang memberi kita penjelasan dan kefahaman. Why? The biggest why yang selama ini kita tanya, Allah jawab di kota Mekah waktu tu. Itu yang jadikan kita seronok. Tapi bila nak sampai kepada pelaksanaan dan execution kita, sampai dekat rumah terduduk sekejap. Sebab tu adanya duduk antara dua sujud. Seronok bila kita baca Quran dan kita faham sebenarnya apa yang kita buat. Kenapa kita solat, kenapa 13 rukun itu penting, kenapa kita iktidal, kenapa kita membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir, kenapa dalam tahiyat akhir kita membaca salawat Ibrahimiyah. Semua yang Nabi buat secara ritual itu pasti tak ada actual, pasti ada actualnya. Itulah sistem pakaian
takwa yang committed yang Allah berikan, turunkan kepada kita daripada langit hanya untuk mendidik kita memahami Quran tadi tu. Ingat kesimpulannya, wang perak itu adalah Al-Quran yang dah pun menjadi lama, yang dah pun tak digunakan, yang dah pun kita pandang sepi. So kita bawa pergi ke penduduk kota, penduduk bandar dekat sini ni, ajak ramai-ramai pergi Mekah, nak tunjukkan analogi yang mudah. So kita pergi, kita berikan kefahaman, kita balik semula ke tempat kita. Dah balik ke sini, di sini kita nak disucikan. Berhati-hati ya. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita takut. Sebab apa? Sebab apa yang kita faham hari ni sudah pun jauh daripada kefahaman nenek moyang kita. So kita nak cakap pun kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita nak cakap orang tua-tua kita pun takut sebab itu yang dia faham. Tapi sekarang ni dah kita dapat kefahaman yang lebih jelas. Takkan kita balik dan kita nak ngubah kan? Ni jangan baca Quran ni, kena baca dekat orang yang mati jiwanya, bukan baca dekat orang yang mati jasadnya. Tak boleh, sebab nenek moyang kita dah mengajar. Tahlil dan Yasin itu sebahagian daripada pendidikan agama nenek moyang kita. So kita kena harmonikan, tahu membezakan. Prihatin pun di sini kita masih mengamalkan bacaan tahlil dan Yasin. Even anak-anak kita pun kita ajar macam mana nak jadi khalifah, menguruskan program kematian. Why? Sebab itu adalah pendidikan nenek moyang yang sama, tidak ada kebatilannya. Walaupun ada orang kata bid'ah lah apa semua, tak, jangan kita anggap begitu mudah. Apa yang disampaikan nenek moyang kita itu ada juga landasan ilmu yang kita kena hormati dan kita fahami. Cuma bab pelaksanaan dengan Al-Quran mungkin sedikit kita kena betulkan. Itu saja. Nak disucikan, nak dibersihkan. Pergi ke masjid, makan dan minum. Tadi contoh, kita pergi ke masjid, kita pergi ke Masjidil Haram untuk kita proses makan dan minum. Makan kebatilan, berikan ilmu. Ilmu itu adalah proses kita mencari air. Pakai cantik-cantik, kena ada komitmen, kena ada ketakwaan, kena ada satu pakaian yang menjadikan kita ni indah, menjadikan kita berdisiplin, menampakkan kita ni dengan akhlak yang baik, akhlak yang menurut apa yang Allah dah perintahkan. So ada tak ayat dia? Ada. Surah berapa? Surah 7 ayat 31. Nak tengok ayat 7 31 tu? Ni ayat dia. 7:31 tu Allah kata apa? Ya bani Adam khuzu zinatukum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau tengok betul-betul kulli masjid. Jadi bukan Masjidil Haram saja. Kalau kita pergi Madinah, ada tak kita buat program yang sama? Sama saja. Walaupun tak pakai ihram, tapi kita committed tak dengan timing kita. Kena ada program apa? Makan dan minum. Siapa yang pernah ikut saya pergi ke Masjidil Aqsa? Ikut pergi ke Masjid Aqsa, sama tak programnya? Sama. Kita bukan pergi Masjid Aqsa tu untuk solat semata-mata, but untuk gali apa khazanah ilmu yang ada dekat Masjidil Aqsa tu. Sebab Allah suruh tak dalam surah 17 ayat 1, pergi ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah suruh kata lihatlah tanda-tanda, ayat-ayat. So pergi sana kita kena cari air tak? Tetap kena cari air. Makanan minum berlaku tak? Makan dan minum berlaku. So benda yang kita buat bila kita dasarkan dengan kefahaman perintah Allah, rububiyah tadi itu, untuk kita apply di mulkiyah yang betul, di tempat yang betul, di atas muka bumi dengan tepat mengikut pelaksanaan perintah Allah, maka kita akan dapat hasil ubudiyah yang mantap. Maka ubudiyah tadi itulah yang akan menjadikan kita ini hamba yang mengabdikan diri kepada ayat-ayat Allah tadi. InsyaAllah kita memang akan membaca dengan kefahaman. Membaca dengan kefahaman tadi itu menyebabkan kita tahu practically kita ni sudah melaksanakan perintah Allah ataupun tidak. Menangisnya kita itu bukan kita menangis kerana ayat tadi itu yang sedap dibaca. Menangis kita tadi itu kerana kita membaca dan kita meletakkan pada diri kita. Sejauh mana kita jauh daripada perintah wahyu Allah, ataupun kita sebenarnya sudah jadi orang yang di sisi Allah, Allah tidak pandang. Itu lebih teruk. Wahai ahli kitab, lastum alai syai', Allah kata, aku tidak pandang kau sedikit pun. Ahli kitab yang mana yang kita nak pandang? Siapa ahli kitab yang kita nak kena baca pada hari ini? Semua itu ada kaedah dan bacaan dia semua. Okey. Terima kasih kepada semua. Okey, saya rasa dah cukup 1 jam dah hari ini, 11:10 minit. Minta maaf kepada semua jika saya terambil masa pada pagi ini, tapi memang sonoklah. Mudah-mudahan kita jadikannya sebagai satu pengalaman, pelajaran, untuk kita jadikannya sebagai satu kaedah untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah. Allah sudah memberikan kita laluan dan jalan sebenarnya. Petanya sudah ada. Tunggu masa untuk kita memilih nak pergi ke tidak dengan peta yang Allah dah berikan.
Al-Kahfi bicara tentang strategi, bicara tentang bagaimana kita nak mengerjakan ibadah, mengerjakan pengabdian kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi dekat dalam ni Allah kata, Allah dah suruh kita makan dan minum, tapi syarat dia jangan engkau berlebih-lebihan. So that's why pergi ke Mekah tak boleh nak lebih-lebih. Pergi ke sana kita kena tahu batas. Sebab apa? Ada orang kadang-kadang kita tak boleh menghina ataupun kita mengeji sembahan mereka. Jadi ada orang tu sembahannya sudah kuat, sembahannya terlalu kuat. Ada orang memang workaholic, jadi kita tak boleh nak cakap lebih-lebih tentang kerja. Sebab apa? Sebab pada dia dunia itu terlalu personalize untuk dirinya, sampai agama tu mungkin tercicir ke belakang. Jadi orang begini kena cakapnya berlapik, kena cakapnya dengan bil hikmah. Ada orang pun mungkin sedang mencari-cari, tetapi jangan sampai cari sampai mabuk pula kan. Seronok dengar ustaz cerita gini semua, sampai hadap 5-6 jam. Tak boleh juga, ada batas masanya. 2 jam is sufficient enough untuk kita mengucap minda dan kita mencari jalan. Kalau tengok pengalaman RU165 tu kan, gigil-gigil, sejuk-sejuk pun ngadap lagi. Tapi kalau sejuk sangat pun kita tak naklah menyeksa jemaah. Itu dah jadi tak adil zalim untuk jemaah. Tapi kekentalan semangat jemaah-jemaah tu kan, dengan pakai sweater, dah ada sweater, bawa ihram lagi, tutup muka, bungkus kepala lagi, apa semua bagai, itu semangat yang ditunjukkan. Itu dikatakan committed, orang yang bertakwa, yang very committed kepada ilmu. Tapi di sana balik tanah air, ujian dia lain pula. Balik dekat tempat kita, tanah suci dengan tanah air berbeza. Dekat sini komitmen kita tu Allah nak lihat. Abang Suhaimi contohnya, Abang Suhaimi daripada Singapura, kalau balik daripada Mekah tu, tiap-tiap minggu boleh kata dia balik ulang-alik daripada Singapura datang ke Kajang untuk bertalaki, belajar macam mana kaedah untuk memahami Al-Quran lagi, dan bawa balik apply di Bangi. So, semua ini antara kaedah dan jalan. Apa yang diperlukan adalah kemahuan yang kuat. Kemahuan itulah yang akan menjadikan kita ni on track ataupun di luar track, ikut apa yang Allah perintah atau di luar daripada perintah Allah. So ingat, peluangnya Allah dah berikan kepada kita. Cari jalan bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Surah 5, Surah Al-Ma'idah ayat 35. Surah apa tu? Surah Al-Ma'idah, makanan, hidangan. So kita kena cari, adakah kita ni hidangan yang baik, yang dah ready untuk dimakan oleh agama, ataupun kita ni makanan yang tidak baik, yang agama pun tak sudi pandang untuk dimakan. Agama pun tak nak makan. Bila Allah sendiri dah tak nak makan kita, lantak engkau lah. Engkau hiduplah kat dunia ni macam mana engkau suka. Engkau jadilah apa yang kau nak. Kan? Akhirat nanti kita jumpa, nerakalah tempat engkau. Kalau Allah pun dah tak sudi untuk menundukkan kita, menjadikan kita ini hamba yang bertakwa. Once Allah dah lepaskan, macam mana Allah makan kaum Lut, macam mana Allah dah makan. Sebab Nabi dia dah tak boleh makan dah. Tahu, Lut, Nabi dah cakap pelajaran gini, dah bagi peringatan gini, dah bagi gini-gini semua, tapi apa? Dah tak boleh makan dah. Umat dia terlalu degil. Umat dia dah terlalu totok. Kepala dah terlalu keras. Jadi dah tak boleh makan. So serah balik kepada Allah. Allah je lah yang settlekan. Macam mana? Terbalik je bumi. Adakah kita nak jadi macam tu? Adakah kita nak jadi umat yang diterbalikkan bumi, dijungkitkan bumi, lalu diterbenamkan ke dalam tanah? Okey? So zikir-zikirkan, ingat balik. Esok hari Sabtu, insyaAllah kita akan masuk ke arah parenting. Ada rezeki kita jumpa pukul 10 pagi. Dan kita akan sembang lebih, sambung balik falsafah Al-Baqarah, tetapi disimpulkan dalam bentuk keluarga. Apa cerita belah dada selama 4 hari kita buat semalam tu, untuk kita simpulkan dan kita bagi penjelasan yang lebih baik, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Apa saja yang kita buat pada hari ini, semoga kita faham, semoga kita dapat keberkatan ilmu, insya-Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'alimna ta'wil wahdina 'ala siratal mustaqim. Doa tu selalu saya baca dekat Mekah, selalu saya amalkan di Mekah, dan sampai hari ini saya masih kekalkan sebagai doa, satu-satunya doa yang saya mengharapkan Allah memberikan kefahaman kepada saya, faqihkan dalam urusan agama, dan memberikan kelebihan kepada saya untuk mentakwil ayat-ayatnya dan sunnah yang sirah yang Nabi dah tinggalkan kepada kita, insya-Allah. Doa itu juga saya mengharapkan kepada kita semua dapat diberikan kefahaman dalam kita membaca Al-Quran nanti, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.